Dah berapa tahun dah duk dengar trust the process ni. Matchday ke-8 antara pasukan JDT dengan pasukan Kedah. Satu result yang, relax lah. Benda ni orang dah expect dah. Saya ada troll gambar pintu berdarah tu lagi kan. Bukanlah nak kata aku tak percayakan kemampuan pasukan Kedah ni. Sebab kan aku percayalah yang aku expect macam tu. Dan tahniah untuk pasukan JDT sebab mereka gagal untuk mengekalkan rekod jaringan bawah 3 biji dalam setiap game yang mereka main. Kecuali dengan Terengganu hari tu. Dan fun fact kalau hampa nak tahu, Kedah duduk di tangga yang kedua lah. Kalau nak kira siapa bolos paling banyak bila jumpa dengan JDT ni. Negeri Sembilan nombor 1, 7 biji. Jangan buat lupa. Apa-apa pun, jom kita tengok apa yang ada dalam game ni untuk kedua-dua pasukan. Macam mana Kedah boleh bolos sampai 5 biji dalam second half saja. Daripada segi player, untuk pasukan tuan rumah, JDT ada buat 4 pertukaran daripada game yang lepas dengan Perak. Dekat bahagian defense, bahagian tengah dengan bahagian serangan. Dan untuk pasukan Kedah, ada 2 pertukaran dekat bahagian tengah dengan bahagian defense. Dan pertukaran pasukan Kedah ni, kalau hampa tengok balik betul-betul, Coach Nafuzi buat masuk 5 orang defense. Dan benda tu kita dah boleh agak lah. Parking bus lah. Apa lagi kan? Untuk rekod, dalam 5 game yang lepas, bagi pasukan JDT, mereka menang ke 5-5 game tu. Dan yang paling latest sekali, dalam game yang lepas, mereka menang dengan pasukan Perak 5-0. Dan satu lagi fun fact kalau hampa nak tahu, mereka bukan setakat menang 5 game tu je. Dalam 8 perlawanan yang mereka dah main, ke 8 game tu mereka menang. Nampak tak? Kat situ pun dah garang dah. Dan untuk pasukan Kedah, dalam 5 game yang lepas, mereka ada 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Dan dalam game yang lepas, mereka menang dengan pasukan Penang 1-0. Kalau kita tengok on paper, dia tak payah kata on paper. Kalau kita tengok daripada rekod kemenangan tadi pun kita dah tahu dah siapa lagi konsisten kan. So, sebab itulah aku kata benda dah boleh expect dah. Untuk first half, seperti kebiasaan JDT bermain lah. Mereka lah yang pegang game dan mereka jugalah yang menentukan tempo permainan. Bila mereka nak lajukan, bila mereka nak attack, bila mereka nak slowkan. Semua tu player JDT yang decide. Dan untuk fan-fan Kedah, aku rasa yang sedap sikit untuk mereka tengok walaupun pedih waktu first half ni lah. Bukannya sebab tak kena banyak gol. Sebab waktu first half ni lah kita boleh tengok player-player Kedah ada respon sikit dengan gameplay yang JDT main kalau nak dibandingkan dengan second half. Ataupun senang kata secara kasar dia agak seimbang lagi lah. Tak ada lah satu tim je yang pegang game daripada awal sampai habis. Sebab kita pun boleh nampak hujung-hujung waktu first half ni, player Kedah dah mula dapat rentak permainan mereka sikit sebelum masuk half time. Tapi time tu je lah yang kita boleh tengok dalam game ni yang Kedah melawan pun. Gameplay pasukan JDT ni, selain daripada ball possession yang telah-telah mereka akan pegang tu, bila seorang-seorang player JDT hilang je bola, mereka akan terus pergi press balik player Kedah yang tengah pegang bola time tu. Yang itulah cara yang mereka buat untuk mereka continuously boleh pegang ball possession. Selain pada tu, high pressing pasukan JDT ni jugalah yang buatkan player-player Kedah ni cukup susah nak pegang ball possession dalam game ni. Yalah, baru je nak pegang bola, dah kena press. Baru je nak attack game, dah kena press balik. Tu yang hilang bola macam tu ya tu. Tu benda yang sama lah tim-tim lain akan rasa bila mana Kedah pula main high pressing dalam game tu. Cuma kali ni, Kedah yang kena. Dan player-player yang ada dekat atas padang tu pula tak boleh nak overcome dengan high pressing yang JDT buat ni. Tu yang jadi macam tu tu. Dan kalau hampa perasan, walaupun Kedah bermain dengan sistem back 5, yang mana secara logiknya dia akan bagi stability dekat bahagian defense. Tapi aku rasa disebabkan masalah fokus dan disiplin dalam bertahan tu lah yang buatkan pasukan JDT senang manipulate kawasan wide area untuk mereka buat attacking. Sebab tu kita boleh nampak Arif Aiman dengan Aribas tu senang je nak masuk kawasan attacking third pasukan Kedah. Terutama sekali Arif Aiman senang je untuk dia lepas defense Kedah ni. Siap boleh buat crossing lagi. First goal tu kalau kita tengok, punca dia boleh dapat corner kick tu daripada larian Arif Aiman lah. Daripada first corner kick, dia membawa kepada second corner kick dan mereka dapat gol. Dan apa yang aku perasan, bila player Kedah cuba nak buat attacking, satu masalah utama dia, banyak mispass yang jadi antara player. Yang tu lah punca utama dia.
attacking pasukan Kedah ni susah nak sampai dalam kawasan attacking third pasukan JDT. Tu tak ambil kira support play pasukan Kedah ni tak berapa nak cukup disebabkan transition play pasukan Kedah ni agak lambat. Senarai satu-satu Zaki, ada pula yang komen suruh aku jadi coach kan. Sampai siap DM kat IG tu. Punyalah tak puas hati. Relax. Kita sembang berdasarkan game yang ada kan. Dah player main macam tu. Macam tu lah kita cerita. Untuk second half, berbekalkan sebiji gol yang JDT dapat waktu first half tadi, benda tu tak cukup lah untuk mereka. Walaupun untuk fan-fan Kedah, mereka harap player-player Kedah ni boleh sambung lah momentum hujung-hujung first half tadi. Tapi realitinya, baru 2 minit second half ni berjalan, JDT dah dapat second goal. Punca dia daripada corner juga. Dan start daripada situ, dalam masa 7 minit je, kita boleh tengok macam-macam benda yang jadi untuk kedua-dua pasukan ni. Aku baru bangun nak pergi perangat burger. Balik-balik mai, dah 4-0 dah. Terkejut kita pun. Kalau hampa tanya aku, apakah punca boleh jadi macam tu kan? Sampai tak mau-mau. 7 minit 3 biji. Bagi aku benda tu sama macam first half tadi. Punca utama dia, fokus dan disiplin dalam bertahan. Cuma untuk second half ni, JDT dapat peluang tu berturut-turut dalam masa 7 minit je. Kalau kata player Kedah fokus dan disiplin dalam bertahan, benda tu mungkin takkan jadi lah. Gol tu akan ada, tapi tak ada lah sampai 6 biji. Lepas daripada gol penalti Beksen tu, kita dah boleh nampak dah. Moral player Kedah dalam game ni dah down dah. Yalah, baru kena sebiji, tak dah nak settle down, kena lagi sebiji. Tak dah nak settle down, kena lagi sebiji pula. Pening tu. Kalau kata nak comeback pun, tak dah nak fikir dah macam mana nak buat kan. Bukannya senang tu. Tak payah kata nak buat attacking lah. Nak buat game pun, letih dah kita tengok. Dan start daripada situlah, kita boleh nampak satu persatu mistik dan kelemahan pasukan Kedah untuk separuh masa yang kedua ni. Dan benda itulah yang membawa kepada gol kelima dan keenam pasukan JDT. Tu tak ambil kira penalti yang tak dikira lagi tu. Nasib baik. Kalau tak, sama dengan Negeri Sembilan. Kena 7 biji. Walaupun kita nampak ada beberapa pertukaran lah yang Coach Nafuzi cuba buat. Tapi benda tu tak bagi impact sangat lah dekat gameplay pasukan Kedah. Boleh kata player-player yang lain ni macam dah give up lah dalam game tu. Cuma damage control je lah yang mereka boleh buat. Jangan bagi JDT boh gol lagi je. Kalau tak, lagi teruk maruah. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, terutama sekali untuk fan-fan Kedah, ayat yang sama lah hampa akan dengar. Relax lah. Trust the process. Mungkin ada yang akan kata, dah berapa tahun dah duk dengar trust the process ni. Setiap kali tukar coach, ayat sama je. Yalah, dah falsafah tu dipegang oleh coach, bukannya oleh pengurusan. Nak buat macam mana kan? Setiap kali tukar coach, tukarlah falsafah. Dan untuk pasukan JDT, tahun ni nampak mereka lagi solid lah daripada tahun lepas. Dan squad ni sebenarnya kita boleh kata untuk main SEL lah. Liga Malaysia ni dah jadi tempat untuk mereka training lah. Tak apalah, at least benda tu benchmark untuk tim-tim lain lah. JDT takkan downgrade, tim-tim lain lah kena upgrade. Man of the match untuk pasukan JDT, aku pilih Arif Aiman. Hampa pun boleh sendiri tengok lah kot kan apa yang dia buat. Dan untuk pasukan Kedah, aku pilih Bojan Siga. Dan aku rasa next game boleh kot bagi dia yang jadi kapten. Nampak macam lagi function kan. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Itulah kita pun heran juga kan. Mereka ni takut ke apa? Nak kata tak boleh main, player ada nama kot. Nasib baik coach tak koyak.